Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So kalau malam tadi secara live kita tunggu position buy tapi tak cantik buy tu, dan kita tunggu lagi. So adakah pagi ni dah okey boleh buy atau tidak? Nanti kita tengokkan balik di chart. So apa pun tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So hari ni adalah hari Rabu. So kita tengok performance hari Selasa apa yang berlaku. Saya gumbahkan screen, live screen. So ini adalah Coin Market Cap. So pertama kali kita akan tengok current total market berada di mana. Total market berada di 1.13. So ikutkan malam tadi kita berada di 1.14. So mungkin kita tengok summary nanti akan berlaku sikit dropping. Volume sikit aja 66 bilion. BTC regain balik daripada 39 ke 40. Ethereum drop sikit daripada 20.3 ke 20.0%. So untuk cara summary kita tengok untuk total market. So macam kat ni total market dropping daripada 1.14 ke 1.13. So mean dropping hampir 1% iaitu 0.97. Volume juga drop banyak iaitu 14%. Sebab tu tengok volume hanya 66 je, tak tinggi pun. Ikutkan pagi tu rasa dalam 70 lebih, 80 lebih. So untuk malam pagi ni, pagi semalam tengok dalam 70-80 dan pagi ni kita tengok 66. Sebab tu tengok ada pengurangan hampir 14%. So untuk BTC ada sedikit regain tapi tak nampaklah persen. Sebab apa, daripada 30.99 naik 40.0. Tu hanya 0.001% saja. So untuk di bawah ni kita tengok harga semasa berapa. So Bitcoin berada below 24, 23.8 dengan performance 24 hours adalah drop hampir 0.6%. Untuk Ethereum drop 1.46. So bila kita tengok drop ni ada expected untuk all coin juga drop, tapi sebabkan Bitcoin drop sikit saja mungkin ada beberapa coin yang melakukan green candle. Tengok ada tak yang green candle. Cardano 1.7, ESP 0.02, tak banyak pun Binance ni lagi sikit. Dogecoin 11%. Dogecoin malam dulu pun nak tengok malam Dogecoin masa live. InsyaAllah kita akan tengokkan pagi ni. Kemudian akan tengok Shiba Inu 1.9 tapi untuk weekly dia naik 32%. Untuk Dogecoin 25%. So untuk minggu nampak Dogecoin dan Shiba Inu naik ni. So meaning dua coin ni adalah kata more kepada coin speculation. So meaning kenaikan dia mostly adalah berdasarkan hanyalah orang kata speculation dalam market normally yang berlaku Shiba Inu. So meaning untuk another major coin lain tak berlaku pergerakan movement. So beware dengan kenaikan untuk minggu ini. Okay, itulah di kuartal harga semasa tu. Let's go kita pergi ke chart. Sebelum chart kita akan tengok Fear Index dulu. Fear Index kita berada di 44. So dalam masa 1 jam lagi, 1 jam 22 minit kita akan tengok update yang baru, update untuk performance untuk semalam. So adakah indicator kita still lagi berada dalam fear, still lagi dalam kawasan kuning ni, ataupun mostly nampaklah macam consider tak sikit neutral sikit tengah dalam 50, tapi expected hampir kawasan neutral, kita less fear. So apa berlaku less fear, kita akan tengok chart ke manakah arah pergerakan market seterusnya. So untuk semalam tu ada position untuk masuk, maknanya ikutkan dekat di 4 hour dah cantik stock RSI dan kuartal middle kawasan 50 di stock RSI. Stock RSI dah berada oversold, RSI berada di 50, so good untuk position high risk position. Tapi analyst nak masuk pun confirmation dari 1 hour, dan 1 hour semalam kita nampak RSI dah pun berada di oversold, tapi tu tak masuk. Sebab apa? Tu tak masuk disebabkan, kita akan zoom in sikit. Tu tak masuk disebabkan walaupun stock RSI ni hampir berada di oversold, di line merah tak ada, tapi RSI tadi belum berada oversold. So kita nak position yang macam ni kalau 1 hour. Sebab apa? Kita di 4 hours tu lah consider high risk. So bila high risk tu kita nak cut lagi risk tu, kita perlu tunggu position RSI untuk at least yang menampak macam ni lah. Hit kita punya quarter bottom merah ni, dan juga pertama bottom merah di RSI, bottom merah di stock RSI. So meaning untuk position malam kita holding, dan apa yang berlaku semalam kita tengok sedikit selepas tu tinggalkan last malam pukul 11 sampai 11.30. Kita tengok price jatuh ke kawasan ni, hit betul-betul kawasan ni dan ada sedikit bounce, dan kali kita tengok ada dropping balik. Kita tengok kenaikan itu tak kuat disebabkan apa? RSI itu tak support. Sebab tu tak buy semalam. So hari ni kita akan tengok macam mana. So untuk anda be mind juga, kalau anda yang semangat nak buy kawasan ni, even tu pun nak buy untuk quarter risk position, kita akan ambil position. Tapi kita be mind juga untuk pergerakan ni. So anak panah ni center tu letak kat sini, dan berapa anak panah ni adalah quarter price target untuk wedge ni, point of breaking. Sekiranya dia breaking yang ni, ini kita nampak pergi ke around 21k, iaitu 21k lah kita kawasan punya quarter Fibonacci support. So ada boleh berlaku. So adakah dia akan berlaku bounce untuk dapatkan kita punya 8 ke 10% ke kawasan ni sebelum kita breakout ni, ataupun kita ada berlaku kenaikan untuk breakout 25 untuk pergi 28 ni consider kalau breakout pattern ni dan pattern wedge ini
pattern wedge dan pattern channel ini, meaning adalah kenaikan ini adalah meaning kenaikan ini adalah kenaikan sebagai kita panggil fall breakout, so meaning expected sampai 28 dan kita akan drop balik, dan drop balik masuk balik kawasan channel ni, dia akan trigger terus expectation untuk price sampai ke kawasan kita punya bawah ni. So apapun itu more kepada long term, time will tell apa yang akan berlaku. So kali ni kita akan monitor, dia akan cuba ke hari ni still lagi tak ada lagi position untuk buy, dia akan tengok still lagi close monitor untuk di 4 hours ni cantik. Cuma di 1 hour kita akan tengok adakah position untuk di 1 hour. Currently 1 hour kita tengok momentum untuk naik tu dah tak ada, sebab apa? Stock RSI dah berada di overbought. RSI sekali lagi below 50. So untuk yang ni macam you dekat sebelum ni, berdasarkan punya analysis, whatever RSI below 50, expected price tu akan more, ataupun candle ni adalah more untuk 10 untuk drop ke bawah. So stock RSI pun berada di overbought. So ini kita nampak position kali untuk naik tu abad berat. So ini kita akan nampak expectation kita akan more drop ke bawah. So drop sampai mana? Adakah kita akan breakout untuk hari ni? So kalau breakout ini kita perlu beware sikit. Expectation untuk high risk kita punya buy lah kawasan ni expect kita akan buy, dan sikit untuk return ke atas, dan return tu kita akan tengok adakah candle yang breakout untuk hari ni. So ada expectation kan untuk hari ni, iaitu di 4 hours ataupun daily ni. Sekarang di daily, so daily still lagi curve growth ni. So expectation untuk hari ni adalah candle daily ni akan close masih lagi dalam wedge ni, tapi candle untuk hari ni iaitu hari Rabu, expectation tu adalah expected candle tu akan kuartal bermain di bawah ni untuk shadow, kemudian hopefully untuk pagi besok dia close above trendline ni, above wedge. Ya, ini bermakna kita akan ada opportunity untuk grab buy, cakap tu ada expected untuk grab buy di kawasan bawah ini untuk line ni, dan kita dapatlah RSI dan stock RSI berada di oversold, meaning kita akan cuba ambil high risk. That's lah position ni kita akan position untuk di spot, iaitu sekiranya drop kita holding saja untuk asset ni, dan next position untuk buy kita akan buy di kawasan price target ni. So ini kalau position ni adalah position yang dah hampir bukan macam mana, nanti Zumba dia update kan di Discord channel. Siapa yang YouTube membership, dia akan dalam ada Discord channel tu. Dalam Discord channel tu nanti Zuan akan update kan pergerakan buy yang Zuan nak buy ni. Kalau dapat nanti Zuan akan buy, kalau tak ada Zuan akan tengokkan saja. Sekali lagi tak dapat, sebab apa? Ini adalah position high risk. So high risk tu kita kena be caution, be specific sikit kat mana kita nak masuk, dan be firm dengan kita punya alasan untuk masuk di kawasan tu. Untuk alasan tu masuk adalah Bitcoin dah di 4 hour dah cantik, cuma 1 hour saja belum lagi betul-betul cantik. So meaning kita high risk, kita tunggu sikit lah. Position cantik 5 hour barulah kita masuk. So kalau sekiranya kita breakout untuk pergerakan ke bawah ni, so meaning Bitcoin akan berada dalam 21k. So yang ini adalah kuartal selamat untuk buy, iaitu di mana 4 hours kita akan berada oversold, dan oversold di 4 hours tu anda tengoklah memang akan gain dalam 20 ke 30%. At least untuk return balik kawasan ni, mau dalam 20%, betul tak? Kawasan ni ke atas ni dalam 16%, tu mungkin ada breakout lah untuk ke dalam 20%. So itulah position untuk position kalau di 4 hours yang cantik, kita akan nampak 10 ke 20%. Tapi position yang tunggu di 1 hour ni adalah untuk profit at least dalam 5 ke 10% saja, dengan expectation dia drop ke kawasan ni dan berkembang balik untuk return 25, iaitu dalam 8%. Tu 5 ke 10%. Itulah position yang high risk panggil. So itulah untuk di Bitcoin. So kali tu akan tunggu lagi. So apa kita tengok mana pergerakan ni. So monitor rapat untuk di 1 hour, sebab 1 hour tak lama dah. So mungkin adakah hari ni kita akan dapat. So most probably boleh dapat. Apapun kita tengok, time will tell. So itulah untuk di Bitcoin. So di Ethereum kita akan tengok sekejap di Ethereum, sebab apa Ethereum pun tu akan tunggu. So Ethereum ada tu tunggu expectation di bawah ni kan. So, semalam tu ada share kan, iaitu kita ada possible untuk head and shoulder ni, di mana price of breaking untuk yang ni head and shoulder. Kita akan tengok lah apa breaking ni. Breaking saja di kawasan bawah ni, kita kena price tu hit kita punya 1.7 dan kembali balik ke punya key level, iaitu 1.7 ni. Siapa ingat 1.7k. Sebelum ni kita dah sampai kawasan ni buat wedge dan breakout ke atas. Currently dah drop balik ke bawah. So untuk tengok wedge ataupun pattern, sebelum ni kita ada pattern wedge ni. Sebelum ni tu ada monitor pattern wedge ni, dan apa yang berlaku kali wedge ini adalah bearish, seperti price untuk bawah tapi price naik atas. So inilah kita panggil fall breakout dan channel. So ini ada possible untuk dia trigger balik price ni. Untuk trigger balik price ini adalah point of breaking. Kalau sebelum ni tengok ni sebelum ni point of breaking. So dari ini kita nampak price tu consider drop balik ke kawasan below. So antara 1.76. So inilah possible yang boleh berlaku. So
Jangan takut, jangan kata takut biar, jangan takut terlepas buy. Tak masalah kalau terlepas buy, kita tunggu setup lain tu untuk masuk tu. Sebab apa kita nak masuk tu, duit kita tu nak expected untuk kita punya risk. So meaning untuk Ethereum ni dia akan tunggu at least di kawasan ni, dia akan delete balik ni. So untuk dalam 1.7, so meaning sebab apa untuk trigger untuk di 4 hours. Tapi di 4 hours kalau tengok 1 hour di Bitcoin dah cantik buy, dia akan jump in terus di Ethereum. So Ethereum sama juga, dia akan tunggu di kata RSI di 1 hour. So RSI di 1 hour untuk Ethereum pun sama juga macam Bitcoin, walaupun semalam dah berada oversold, tapi RSI ni belum berada oversold. So ni tak trigger tu punya buy. So ni kalau ni RSI oversold, tak RSI oversold, barulah tu akan buy. So apapun maklumat itu kalau dapat nanti macam biasa, anda boleh monitor sendiri, ataupun siapa yang dalam Discord channel macam biasa tu akan informkan bila tu buy dan kenapa tu buy di kawasan tu. So itulah untuk di Ethereum. So let's go ke ruangan komen sikit. Sebelum ruang komen, ada semalam nak tanya, nak tanya tu, Assalamualaikum, tolong free, tolong tengok Theta sekali sekali lagi tak cut loss 1.1. Okay, dia nak cut loss, member kita nak cut loss 1.1. Theta cut loss 1.1. Dia sepatutnya Theta okey untuk long term aja, tapi dia lupa tengok chart balik. Theta USDT. Tu Theta USD, Theta token tu nanti tu akan pergikan daily balik. Kenapa nak cut loss di 1.1? So untuk Theta still lagi good untuk long term ya. Kalau nak cut loss satu tu tak pasti cut loss tu berapa persen anda loss sebenarnya. So kalau ikutkan Theta ni still lagi dia punya performance untuk long term adalah cantik. So even Theta pun consider coin yang lebih selamat lah untuk invest berbanding coin lain. So untuk kita tengok sikit analisis apa berlaku ni. Kita berlaku seperti mana di Bitcoin dan Ethereum, iaitu price dah breakout kita punya key level iaitu kawasan ni. Nampak ada sikit kata failing dalam market, tak masalah, dan kita ada sedikit trend line. Trend line yang ni sama trend, dia akan gerak trend line ni ataupun ada trend line di bawah ni. Sebab apa inilah lower. So inilah trend line yang anda boleh monitor, sama ada dia drop sini ataupun drop sini sebelum ada melakukan balik kenaikan. Tapi kalau Bitcoin dropping, dia akan dropping juga. So kalau Bitcoin ada position naik, dia boleh naik balik kawasan ni. So untuk kawasan ni kita tengok key level sebelum ni dia sampai kawasan ni, kawasan ni below ni, dan kita ada kawasan upper ni. Tengok, so ni mostly kita tengok key level, so dah sampai normal untuk berlaku reaction, dan reaction sikit di bawah kawasan ni. Kalau tengok balik bawah ni pun consider yang ni boleh sampai lah expected, dia akan ikutkan yang ni ialah kita punya key level, tak berjaya bertahan sangat, ada chopping sikit. So ini dah drop bawah. So ini next target adalah kita akan tengok di kuartal more lebih yang ni. So ini boleh jatuh kawasan ni untuk 1.3 ke kawasan ni. So kalau nak cut loss di 1.1, satu tak pasti anda masuk kat position mana, berapakah percentage. Tapi kalau 60-80% aku kata loss tu, dia tak hold saja. Sebab apa, untuk long term mesti lagi good. Tapi kalau still lagi loss, mungkin tak sampai 20% loss, mungkin boleh lah untuk anda cut loss. So itulah untuk di Theta. So yang tengok kan. So kalau Bitcoin naik, expected Theta boleh naik juga. So kalau di 4 hours sama juga. Kalau anda nampak RSI, contoh di 4 hours, kalau kita tengok stock RSI di berat oversold dan RSI oversold, kita ada massive pump kawasan ni. Sama juga sebelum ni kita ada massive pump. So untuk Theta, untuk next pump pada potential lah kita tengok RSI tu hampir dah berada oversold, stock RSI dah berada oversold, RSI je belum lagi. So ni kalau berada oversold ni, ada possible untuk Theta ni drop sikit lagi ke kawasan ini 1.3 sebelum dia ada massive pump balik untuk ni atas. So berapa persen anggaran untuk yang ni, kalau tengokkan performance sebelum ni, ini sampai ke sini 33%. Kalau bawah ini kita tengok yang arti ni pun boleh. Yang ini kita tengokkan berapa, yang ini daripada overbought 55%. Tu yang ini ikutkan daripada sampailah overbought kawasan ni 27%. Tu yang last kita dapat. So sekiranya kita dapat lagi position ni, ada position untuk memang kita katakan 20% ke atas. So 20% kalau return balik ke sini pun 20%. Tapi expected 1.9 breakout ni, meaning kita boleh nampak ke net level ni adalah 1.9. So 1.9 ada position untuk dia daripada position Theta ni, iaitu daripada 1.3 boleh naik sampai 43% profit. So itulah untuk short term gain untuk di Theta. Tapi untuk long term still lagi good banyak. Theta dia punya chart tu still lagi healthy dalam movement dia. So tak ada masalah untuk anda hold untuk long term. So itulah untuk Theta. Kalau Zul punya position di Theta tu sama ada nak cut loss, itulah Zul punya analisis. Kalau Zul mungkin Zul tak cut loss, tapi terpulang pada anda, mungkin anda masih loss tengah murah, mungkin bukan loss tengah murah, tengah loss sikit lagi, mungkin below 20%, below 30%, tak salah, itu duit anda buat decision. Tapi kalau dah loss 60% ke atas, 70%, 80%, Zul tak sarankan anda cut loss. Mungkin anda nak ambil
kuarter sedikit duit 20%, tak apalah, tapi jangan cut loss semualah. Sebab apa? Kalau cut loss semua ada rugi. Sebab apa? Dah 60% 7%. Kalau masih lagi dalam, kalau 60% 7% ada rugi, mungkin anda nak ambil sedikit cash dalam 20% tu, tak apa lah, buy. Kalau kita drop lagi nanti anda boleh buy lebih lower, dan lower tu anda akan dapat asset, dan asset average anda akan drop. So itulah untuk di data. So next coin kita akan tengok apa, ada yang tanya semalam apa ni, selalu nak tanya pendapat kalau nak invest pakai duit KSP boleh ke? Okay, tak masalah nak invest pakai duit apa pun, tapi make sure invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Boleh loss. Contoh ramai yang last KSP dapat 10k kan. Tu 10k tu macam mana nak buat kalau dapat duit macam tu? So dapat 10k bahagikan 2. So 50% 50%. Tu 5000 simpanlah kat mana-mana, tapi yang 5000 tu most probably adalah yang selamat, simpanlah dalam tabung haji ke, dalam ESB ke, at least setiap hujung tahun dapat juga, beranak juga sikit dividen dapat untuk di 5000 tu. Lagi 5000 tu barulah anda boleh invest kat mana-mana yang anda invest, nak beli apa-apa saja dalam high risk platform lah. Contoh di quarter stock, di crypto tu, itulah high risk punya quarter platform. So meaning 5000 lagi yang anda invest dalam Bitcoin tu anda boleh invest, tapi expected boleh loss. So meaning kalau anda loss 5000 tu tak salah, sebab apa? Anda ada lagi 5000 yang anda simpan dalam tabung haji tadi ataupun di ASB. So itulah quarter boleh anda buat. So duit tu tak salah datang dari mana, anda boleh gunakan KSP pun, duit mana pun, tapi itulah yang anda perlu buat untuk yang quarter right decision yang perlu anda buat, iaitu bahagi 50 simpan untuk kata emergency cash, 5 ASB ke apa untuk yang boleh gain dekat cash, lagi 5 itu anda boleh invest, dan 5000 tu kalau anda loss pun tak ada masalah, sebab apa? Anda still lagi ada 5000. So itulah quarter yang terbaik untuk anda buat. So ada next Uniswap kita akan tengok. Okay, Uniswap pun memang Zul nak tengok sebenarnya. Sebab apa? Uniswap adalah Zul still lagi tunggu position buy. Sebab apa? Zul currently Zul tengah monitor untuk buy di Bitcoin, Ethereum, Uniswap dan aku ada Chainlink. Sebab apa? 4 coin ni boleh beli di Luno. So meaning untuk Luno tu, account Luno kali ni Zul hanya buat untuk gaining cash saja. So hopefully daripada current yang ada, hopefully tu dapat end of the year dapatlah 10,000. Tu 10,000 nanti kita boleh guna untuk buy bottom expectation Bitcoin drop ke 10k. So itulah di kata di data tadi. Kemudian let's go kita pergi ke Uniswap. So Uniswap tu ada nak tunggu buy. Ikutkan semalam dah boleh buy pun untuk di Uniswap ni, tapi Zul tak buy. Sebab apa? 4 hours berada dah kawasan kita punya line kuning, stop RSI berada below. So ini untuk di 4 hours good untuk position buy. Tapi macam tu sarankan untuk anda, selalu berpesan sebullish mana pun altcoin, kalau Bitcoin still lagi tunjuk pergerakan untuk drop bawah, dia tak akan melakukan kenaikan. So tengok di 1 hour juga, 1 hour pun semalam dah cantik maknanya, tapi tu tak buy. Tengok nak buy pun kita drop lagi bawah. So untuk Uniswap ni consider dah boleh buy, tapi cakap tu tak buy disebabkan Bitcoin belum lagi tunjuk tunjuk data-data dia nak bounce. So kalau meaning untuk Uniswap ni ada possible kita akan tengok ada sedikit lagi chopping ke bawah ni untuk interaksi dengan kita punya trendline ni. Dan trendline apakah ini? Nanti kita akan zoom out sikit di daily. So ada trendline ni, so trendline ni lah kita nampak. So meaning untuk di Uniswap sebelum bounce kita ada expected untuk mungkin dia touch dulu kawasan trendline ini sebelum dia ada melakukan kenaikan. So align dengan pergerakan di Bitcoin ada sedikit lagi untuk momentum drop ke bawah. So Uniswap ada possible drop ini, dan masa tu mungkin kita akan dapat Bitcoin set up buy untuk short term gain, dan sama juga Uniswap boleh short term gain. Sebab apa? Kembali ke $8 net skill level lah di kawasan $12. So untuk Uniswap ada possible untuk profit dalam hampir 50%. Sebab tu cakap tu nak buy juga nanti di aku kata di Luna. Sebab apa tu nampak ni 50%. Tu 50% tu kalau tu masuk 1000, tu ada plan untuk masuk RM1000 untuk di Uniswap untuk short term gain. Tu 50 naik ke $11, mini kita gain dalam hampir 50%. So daripada 1000 tu akan bertukar menjadi 1500. So meaning masa tu akan easy lah, easy profit dan easy juga modal untuk Uniswap. Yang tu holding profit adalah di Bitcoin dan Ethereum saja. So itulah untuk analisis di Ethereum. So still lagi waiting macam mana. Di Uniswap ni sudah ready, cuma tu hanya tunggu di Bitcoin saja untuk confirmation yang kita boleh buy. So apa pun kita tengok macam mana untuk hari ni. Semalam ikutkan pagi semalam kita ada drop naik di Asia, kemudian drop. So adakah hari ni sama juga? Apapun untuk di 1 hour di Bitcoin ni tu ada nampak satu minor trendline sedikit aja. So yang ni dua akan monitor juga yang ni. So apa perlu kita nampak yang ni di 1 hour. So tak cantik sangat, tapi kita monitor adakah dia akan ke mana. So untuk yang ni kalau ikutkan kita, kalau untuk minor di 1 hour anda boleh monitor, inilah sebagai channel. So channel ni point breaking, kalau nampak pun ada possible lah ni kita akan nampak sikit minor pump, iaitu minor pump point breaking. So yang ni kalau ada possible kita akan nampak yang ni pun kalau analis kekuasaan ni balik
ke kawasan atas ni untuk mungkin anda tengok untuk pagi ni ada kan bump, kemudian mungkin untuk petang sikit kita akan drop. Sebab apa? Stock RSI dah berada oversold. So meaning untuk naik tu dah tak tinggi mana pun. So meaning untuk yang ni ada possible untuk sikit saja pump lagi untuk pagi ni. Mungkin akan kembali balik atas ni, kemudian kita lah macam mana. Ada expectation untuk ni tu more expectation untuk drop ke bawah untuk daily hari ni, dan esok kita akan malam nanti mungkin akan terbound. Tumbuh besok kita akan masuk balik kawasan ni, dan masuk balik kawasan ni meaning kita akan ada good untuk price itu 25. So untuk hari ni tu ada tunggu untuk dalam kawasan box ini ataupun line middle. So itulah kawasan. So dah hampir buy kita untuk short term gain 5 ke 10%. Apapun nanti tu akan informkan tu beli. So macam biasa kalau sempat, kalau position tu masuk masa live pukul 10 malam nanti, 10 ke 11 malam masa tu live, tu akan buy masa live. Kalau tak nanti tu akan buy mungkin petang tengah hari. Kalau dapat bila saja price jatuh kawasan ni, anda boleh alert dan tu akan buy. Dan siapa yang ada dalam Discord channel, Zul akan informkan. Kemudian siapa nak join benda Discord je, senang aja, anda pergi ke YouTube Zul, kemudian klik button join. Anda perlu jadi YouTube membership dulu. Kemudian lepas anda jadi YouTube membership dan klik button join, kemudian anda akan jumpa ruangan membership ni, dan klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So last coin tadi Zul malam dulu pegat Dogecoin 13%. So last coin untuk pagi ni 13% untuk Dogecoin. Kenapa Dogecoin melakukan kenaikan? Kita akan tengok juga Shiba Inu. Shiba Inu untuk minggu ni 25%. Untuk Dogecoin 30%. Mana tu punya quarter coin Bitcoin Shiba Inu. Okay ni meme coin atau untuk Dogecoin. Kita akan tengok Dogecoin dulu. Dogecoin 13%. Tu apa berlaku? Dogecoin daripada bawah kita akan tengok di 4 hours. So dari ni, so macam juga dekat sebelum ni untuk Dogecoin kita ada key level. Contoh $7 dah sampai pun sebelum ni. $7 sampai di 8 sen. Drop, retest dan naik balik. So next level untuk di Dogecoin ni lah supposedly ingat dalam 9 sen. So ada possible untuk sedikit drop sebelum ada momentum. So tengok momentum adakah boleh naik sekali. Untuk di momentum yes nampak naik tu, tapi dah tak tinggi mana pun sebab stock RSI dah hampir ke atas ni. So mungkin kita akan tengok akan berada sideways kawasan ni, dan sekiranya RSI ni reset balik, dan RSI ni reset balik kawasan 50, barulah kita akan ada movement yang lebih baik untuk pergi ke naik 9 sen untuk di Dogecoin. Dan kalau break juga 9 sen ni, kita akan nampak next key level kita akan berada di kawasan ni. Boleh ingat dalam kawasan iaitu 1 sen, iaitu 10 bukan 1 sen, 10 sen untuk di Dogecoin. So dia punya position adalah dia punya average lah berada di 0.05. Currently Zul tengah profit untuk di Dogecoin dengan 1000 coin yang Zul ada adalah sebanyak dalam 74%. So biarkan saja, itulah more long term. Kalau ada drop lagi, Zul ada target untuk 3 sen ataupun 0.06 sen ni untuk bearish market. Kalau Bitcoin jatuh 10k, kita ada possible untuk Dogecoin berjatuh dalam 0.6 sen ataupun 0.3 sen. So itulah kata long termnya. Kalau drop nanti, kalau bottom untuk Bitcoin 10k ada possible, dan di Dogecoin ni Zul akan buy lah kawasan ni. So itulah untuk di Dogecoin untuk short term dan untuk movement. So normal untuk berlaku pergerakan, yes ada lagi position untuk naik, tapi untuk anda buy kawasan ni lah bukan good position buy untuk short term pun. Sebab apa? Short term tu dah bawah ni, kalau ikut nak buy tu at least tunggu di 1 hour ni. At least anda tunggu di 1 hour ni, dua RSI tu berada di oversold. So meaning kawasan ni ada kurang gitu. Meaning ni sedikit lah high risk. High risk anda berkira di 50 dan stock RSI oversold, dan anda boleh push lah price untuk ke 9 tu. Untuk hari ni ada possible kita akan nampak Dogecoin ke 0.9 sebab apa? Sudah kita berada oversold dan sebelum ni pun berada kawasan ni, dan meaning untuk another overbought untuk di Dogecoin, dan meaning stock RSI ni akan bernaik ke overbought. Tu meaning kita ada possible untuk hari ni tengok Dogecoin naik lagi kawasan 9 sen. So itulah untuk di Dogecoin. So untuk kita singgah juga untuk last coin untuk di alang-alang cat bawah dia, aku kata Shiba Inu. So Shiba Inu apa yang berlaku? Shiba Inu di 4 hours, ni 1 hour. So sebelum ni tu ada key level kawasan ni, breakout saja ni terus ke next level. So kali kita berlaku resistance, so resistance untuk di 4 hours dah dropping. So sama juga ni Dogecoin untuk Shiba Inu oversold 50. So ada potential untuk return balik ni, tapi untuk lebih naik ni sukarlah tengok di 4 hours. So 4 hours ada peluang sebab apa? Stock RSI dah berada oversold. So meaning untuk sikit ada possible untuk Shiba Inu ni drop balik ke kawasan ni sebelum dia ada momentum untuk break ini dan pergi ke next level iaitu 0.002. So itulah untuk Shiba Inu. So apabila Shiba Inu dah berada di kawasan major resistance ni, kalau break ni barulah kita akan nampak ada massive pump untuk di Shiba Inu. So itulah untuk Shiba Inu. Tak banyak pun, tu ada dalam 3.5 bilion aja. 3.5 juta ke 3 bilion. So banyak pun. Yang hari tu punya tu masuk dah keluar modal lah. Yang tinggal tu hanya profit saja. So dalam 3.5 juta je tu ada Shiba Inu ni. Tu biarkan saja. Kalau ikutkan berapa?
ikutkan profit lah. Kalau apa-apa kosong-kosong ni, apa yang berada prime tag lah, jatuh mana pun tu dalam profit. Sebab apa, Shiba Inu tu yang tinggal hanyalah profit aja. Modal tu dah keluar pun dalam tu punya wallet. So itulah untuk Shiba Inu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda lagi di next review untuk malam ni. So malam ni saya live pukul 10 ke 11 malam. So adakah kita akan dapat position buy kita untuk short term gain malam ini ataupun tengah hari ni. So kalau sebelum malam ni, dia akan sharekan Discord. Hopefully kalau dapat cara live lagi cantik lah. Sebab apa, lagi seronok kita masuk berjemaah beramai-ramai. So guys, itulah untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda lagi di next review malam nanti secara live 10 ke 11 malam. Hit button notification. Jangan lupa like and subscribe, share kepada rakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.